Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak muallim yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Mohon doakan supaya semua yang menonton video hari ini masih lagi dalam keadaan sihat dan sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan juga kesejahteraan walaupun di mana kita berada, insya-Allah. Jadi bertemu lagi kita dalam video penerangan berkenaan dengan subjek darjah 5 iaitu sirah. Masih lagi dalam pelajaran yang kedua di dalam bab peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Okey. Dalam unit terakhir, kita sebelum ni belajar tentang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Yang unit terakhir ni kita bincang berkenaan dengan pertikaian yang berlaku di antara kaum-kaum Yahudi yang berada di Madinah asalnya, iaitu antara kaum Yahudi Bani Nadir dan juga Bani Quraizah. Jadi kita pergi yang pertama dulu, Bani Nadir. Okey, baik. Kalau ingat, Bani Nadir ni ada disebutkan dalam kisah peperangan sebelum ni kita belajar, iaitu dalam perang Khandaq. Jadi apa kaitan dia Bani Nadir ni dalam Madinah dan juga perang Khandaq? Jadi kita baca sama-sama. Baik. Peperangan Bani Nadir. Okey, baik, sebelum tu siapa ada buku teks boleh buka muka surat 24. Buku teks sirah boleh buka muka surat 24. Kita akan baca sama-sama, insya-Allah. Peperangan Bani Nadir berlaku sebelum perang Khandaq. Kena ingat Bani Nadir ni peperangan di antara Nabi Muhammad, orang Islam dan juga Bani Nadir ni berlaku sebelum perang Khandaq, iaitu pada bulan Rabiul Awal tahun ke-4 Hijrah. Jadi kena ingat, perang Khandaq berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Jadi peristiwa ni berlaku setahun sebelum perang Khandaq. Bani Nadir ialah golongan orang-orang Yahudi yang telah mengikat perjanjian damai dengan Islam. Apabila Nabi Muhammad dilantik sebagai ketua Madinah, ketua negara Islam Madinah, maka Nabi telah mengadakan perjanjian dengan kaum-kaum yang bukan Islam, termasuk juga dengan kaum Yahudi, boleh tinggal di Madinah, tapi dengan syarat-syarat iaitu sentiasa berdamai dengan orang-orang Islam, tidak memusuhi orang Islam, tidak menyakiti orang-orang Islam. Tapi kita kenal lah orang Yahudi ni perangai dia macam mana. Apa yang berlaku? Pada satu hari, Nabi Muhammad SAW melawat kampung mereka. Nabi pergi melawat kampung Bani Nadir ni. Ketika Nabi bersandar pada dinding salah sebuah rumah, Nabi duduk, kan? Mereka rupa-rupanya merancang untuk membunuh baginda dengan cara mencampakkan batu besar dari atas bumbung. Rupa-rupanya kaum Bani Nadir ni, kaum Yahudi Bani Nadir ni merancang untuk bunuh Nabi. Ini sekaligus menunjukkan sini bahawa Bani Nadir ni sedia untuk memerangi orang Islam. Sebab apa? Mereka ingin membunuh Nabi. Jadi hasrat mereka ni apabila Nabi dapat tahu mereka ini nak lakukan sedemikian, nak bunuh Nabi dan juga nak sakiti orang Islam, maka Nabi terus, lantas baginda Nabi terus pulang ke Madinah. Apabila Nabi pulang ke Madinah, Nabi telah mengeluarkan amaran. Nabi kemudian memberi amaran kepada kaum Yahudi Bani Nadir untuk apa? Supaya keluar daripada kampung mereka. Sebab apa? Sebab apa Nabi halau mereka? Sebab mereka khianat dengan janji yang mereka telah mereka buat. Sebab apa? Mereka asalnya berjanji dengan Nabi untuk tidak menyakiti orang Islam, tidak memusuhi orang Islam. Tapi mereka sendiri yang melanggar perjanjian tersebut, menyebabkan mereka menerima hukuman dihalau daripada kampung mereka sendiri. Walaupun begitu, mereka tetap enggan. Mereka enggan keluar, tak nak keluar daripada kampung mereka, dan mereka kata apa? Mereka bersedia untuk berperang dengan Nabi dan juga para sahabat umat Islam. Apabila berlaku tersebut, maka Nabi telah menghantar tentera Islam untuk mengepung. Apa maksud mengepung? Maksudnya mengelilingi kampung Bani Nadir di tengah tu, dikepung oleh tentera Islam. Selama berapa hari? Selama 6 hari. Bila kepung ni macam-macam tak boleh buat lah. Mungkin bekalan makanan terputus, tak dapat hubungan daripada orang luar dan sebagainya lah. Menjaga mereka ni terpaksa. Akhirnya mereka terpaksa juga akur. Mereka keluar ramai-ramai daripada kampung mereka membawa harta benda mereka. Jadi ke mana mereka pergi? Ada sebahagian daripada mereka ni pergi ke Khaybar. Ada sebahagian lagi mereka pergi ke Syam. Sekarang ni bagi Syria lah. Okay? Dan juga kat sinilah kita dapat tahu sebahagian daripada mereka pergi berjumpa dengan kaum musyrikin Mekah. Untuk apa? Untuk bersekutu ataupun bekerjasama dengan kaum musyrikin Mekah untuk berperang dengan umat Islam. Sebab itulah kita dapat belajar dalam peperangan Khandaq, nama lainnya perang Ahzab. Sebab apa nama perang Ahzab? Apa maksud Ahzab? Ahzab ni maksud apa?
Maksud dia bersekutu. Siapa yang bersekutu? Tentera musyrikin Mekah bersekutu dengan tentera dengan Bani Nadir, bekerjasama melawan umat Islam. Jadi sebab itulah, sebab apa mereka bekerjasama? Sebab mereka Bani Nadir ni masih lagi menyimpan dendam kepada umat Islam dan juga Nabi, sebab mereka dihalau daripada kampung mereka. Tapi ingat, mereka dihalau sebab pengkhianatan mereka sendiri. Bukan suka-suka Nabi halau. Baik, itu kisah Bani Nadir. Kita pergi pula yang kedua, iaitu Bani Quraizah. Boleh buka muka surat yang ke-25. Okay, baik, Bani Quraizah pula berlaku pada bulan Zulkaidah pada tahun ke-5 Hijrah bersamaan dengan tahun 627 Masihi. Ini tahun ke-5 Hijrah, setahun selepas Bani Nadir dihalau daripada kampung mereka. Apa yang berlaku? Peperangan ini berlaku kerana Bani Quraizah ni pada awalnya telah mengikat perjanjian untuk mempertahankan Madinah. Kena ingat, sama juga Bani Quraizah pun berjanji untuk mempertahankan Madinah, mempertahankan umat Islam, berdamai dengan umat Islam. Tetapi mereka ni telah menerima hasutan Bani Nadir. Bani Nadir ni kata apa dengan Bani Quraizah? Kita kena lawan orang Islam. Kita kena lawan dengan Nabi. Menerima hasutan tu sampaikan mereka terpedaya, mereka menerima hasutan, mereka ingin memerangi juga Nabi dan juga umat-umat Islam. Jadi apa yang jadi? Apabila itu mereka telah bekerjasama sama-sama untuk menyerang Madinah. Mereka apabila Bani Nadir ni hasut mereka, mereka pun bersetuju untuk sama-sama nak serang Madinah. Okey, baik. Jadi apa yang terjadi? Apabila mendapat perkabaran, dengar-dengar berita, Nabi telah mendengar berita bahawa Bani Quraizah ni nak khianat dengan kita. Mereka nak perang dengan umat-umat Islam yang berada di Madinah. Waktu itu Nabi buat apa? Nabi bukan terus perang dulu atau Nabi terus terima bagi hukuman, tapi Nabi hantar para sahabat untuk selidik dulu. Siapa sahabat sebut? Sa'ad bin Ubadah dan juga Sa'ad bin Mu'az, dan juga beberapa sahabat lain untuk selidik dulu. Betul tak sebenarnya Bani Quraizah ni dah terima hasutan Bani Nadir nak perang umat Islam? Bila selidik, rupanya betul lah. Apabila ternyata betul lah Bani Quraizah ni memang dia berniat untuk memerangi Madinah, menyerang Madinah. Lantas, apa Rasulullah telah buat? Rasulullah telah keluar bersama dengan 3,000 orang tentera Islam. 3,000 orang tentera Islam buat apa? Bukan terus perang. Nabi dan 3,000 orang tentera Islam ni termasuk juga dengan 36 tentera berkuda. Mereka buat apa? Mereka telah mengepung. Sama juga mengepung perkampungan Bani Quraizah. Tapi lebih lama sikit daripada Bani Nadir. Iaitu selama berapa hari? 25 hari. 25 hari. Lama tu. Lebih kurang sebulan. Mereka mengepung kaum Bani Nadir ni. Sampailah mereka ni akhirnya Bani Quraizah ni give up. Mereka menyerah kalah. Dan juga tapi hukuman dia berbeza. Berbeza dengan Bani Nadir. Bani Nadir ni sebab berlaku sebelum Bani Quraizah ni berlaku selepas Bani Nadir. Mereka dapat tahu dah apa akibat kalau mengkhianati Nabi. Lantas Nabi telah mengarahkan Sa'ad bin Mu'az untuk menjatuhkan hukuman tersebut kepada kaum Bani Nadir. Kena ingat berbeza daripada kaum Bani Nadir. Kaum Bani Quraizah ni pertama, kena ingat, kanak-kanak dan wanita, dua golongan ni, kanak-kanak wanita Bani Quraizah, mereka ditangkap dan menjadi tawanan umat Islam. Tawanan ni maksud apa? Ditangkap lah untuk jadi tawanan perang umat Islam. Tetapi pula untuk kaum lelaki dewasa, mereka ni dibunuh. Mereka ni menerima hukuman bunuh. Sebab apa? Hukuman ini yang berat dilaksanakan terhadap mereka disebabkan kesalahan jenayah pengkhianatan negara Islam Madinah kepada negara Islam Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat kat sini bahawa mereka terima hukuman berat ni sebab apa? Mereka sendiri melanggar perjanjian mereka telah buat. Mereka sendiri telah ingkar dengan apa yang mereka telah katakan sendiri, menyebabkan mereka sendiri menerima hukuman yang agak berat. Okey. Tapi kita dapat belajar kat sini bahawa kita selesai untuk pelajaran kedua. Kita kena tahu bahawa Islam ni bukan agama yang mempromosikan peperangan, tetapi Islam ni adalah agama perdamaian. Kita dapat lihat kat sini bahawa peperangan yang banyak berlaku bermula daripada provokasi ataupun daripada orang kafir sendiri yang mula nak menyerang umat Islam. Orang Islam mempertahankan sahaja. Kita tahu, nanti kita belajar dalam bab seterusnya, umat Islam adalah
agama yang diplomasi, menyampaikan kedamaian. Jadi insya-Allah moga-moga kita dapat belajar kat sini bahawa Islam ni adalah agama yang aman, agama yang mempromosikan perdamaian tetapi mempertahankan daripada musuh yang cuba mengguncang-kacirkan negara-negara Islam ataupun mengugut untuk membunuh orang Islam. Jadi harap-harapnya video ini bermanfaat untuk semua. InsyaAllah semoga kalian dapat apa yang kita dah dikongsikan. Wallahu alam. Kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.